menyapu dalam pantang, kenapa tak digalakkan untuk kita menyapu dalam pantang? Sebab apa? Always Dara. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita live hari ni. Kak Ija nak bawa topik yang simple saja untuk orang-orang yang bakal berpantang hari ni, iaitu menyapu dalam pantang. Kenapa tak digalakkan untuk kita menyapu dalam pantang? Sebab apa? Kak Ija tahu ramai yang akan berpantang sendiri kat rumah. Diorang akan rasa nak buat kerja. Diorang akan rasa gatal tangan lah tengok kalau rumah bersepah-sepah kan. Kita memang itu biasa normal bagi orang perempuan. Jadi siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong hi sikit, minta tolong like sikit. Kita tunggu sekejap kawan-kawan yang lain masuk untuk kita sama-sama kongsikan tips supaya korang dapat manfaat lah daripadanya. Okey, berpantang ni macam kita tahulah, Kak Ija selalu dah sebut yang berpantang ni adalah batasan yang kita tetapkan untuk mengelakkan mudarat. Okey. Jadi daripada segi batasan tu maknanya banyaklah perkara-perkara yang tak boleh kita buat, yang tidak digalakkan untuk kita buat supaya nak mengelakkan kemudaratan pada kita. Okey, dan Kak Ija nak cakapkan pada adik-adik yang bakal berpantang sendiri dalam musim COVID ini, Kak Ija nasihatkan korang cubalah elakkan seberapa boleh perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita. Okey, contohnya apakah perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita? Okey, perkara-perkara pertama yang boleh membuat ini Kak Ija bagi satu contoh untuk adik-adik yang bakal berpantang sendirilah ya. Antara perkara yang boleh memudaratkan kita dalam tempoh berpantang ini ialah bila kita menyapu lantai. Okey, kenapa nenek-nenek ataupun orang dulu-dulu tak galakkan betul, tak bagi betul kita menyapu lantai ni Kak Ija? Kenapa? Sebab memang Kak Ija pun tahu, Kak Ija pun rasa berkecah lah rumah, kita rasa nak menyapu, kita rasa kalau ada anak lain, contohnya anak ramai kan, anak ramai kita tengok rumah tu bersepah-sepah, berserak-serak, kita nak menyapu, kita nak menyusun kan. Sebenarnya kenapa dalam pantang bukan kita sahaja ya, bukan berpantang orang Melayu sahaja ya, berpantang Cina dan berpantang India juga tidak digalakkan untuk membuat kerja atau menyapu ni. Kenapa? Apa kena-mengena menyapu dengan berpantang ni? Apa kena menyapu dengan aku bersalin ni? Apa kena-mengenanya? Sebenarnya dia macam ni. Menyapu, menumbuk kan, dan mengemuk, contohnya apa-apa aktiviti yang kita lakukan yang menggunakan otot perut. Contohnya lagi kita mengangkat berat ya, angkat barang berat kan, kita angkat barang melebihi berat badan baby kita contohnya kan. Ini akan menggunakan otot perut, di mana otot ini ataupun di mana urat-urat dekat dalam perut kita ni tengah dalam tempoh kecederaan ataupun pemulihan. Okey. Jadi kita dalam tempoh berpantang ni, tujuan kita adalah untuk memulihkan balik rahim kita, nak pulihkan balik otot-otot kita, nak pulihkan balik urat-urat badan kita kan, urat-urat perut kita. Kita kena tahu yang bila dia membesar 9 bulan tu, daripada rahim tu kecil dia boleh jadi besar buah tembikai kan. Jadi dalam proses dia nak mengecutkan tu, seandainya kita tiba-tiba buat exercise yang melebihi had ataupun melebihi kadar yang boleh diterima oleh kawasan perut kita ni, ianya akan mengakibatkan kita tumpah darah. Jadi sebab itulah orang dulu-dulu tak bagi sangat-sangat kita menyapu atau mengemuk dalam tempoh berpantang. Sebab bila kita aktiviti tu akan menggunakan otot perut, akan memberi tekanan kepada perut kita kan. Dan bila ada tekanan ni lah yang mengakibatkan kita boleh berlakunya bentan. Bentan yang selalunya diakibatkan oleh aktiviti ini adalah tumpah darah.
Sebab apa selalu kena keluar darah bila kita buat aktiviti macam ni adalah kerana dia dah darah dah nak kering, selalunya yang kena lah kan, darah dah nak kering. Tapi tiba-tiba lepas saya menyapu sikit, darah start keluar balik banyak. Kenapa? Sebab luka dah nak sembuh, tapi kita toreh balik, kita lukakan dia balik. Jadi dia akan berdarah semula. Jadi kita tak nak keadaan ini berlaku. Kerana apa? Kalau keadaan ini berlaku, korang kena pantang balik macam pula hari pertama balik. Nak kena recover balik badan tu. Jadi kena berpantang balik semula pula kalau kita ada masalah tumpah darah ataupun bentan diakibatkan oleh aktiviti ini. Jadi bukan kata semua orang tak boleh buat. Memang ada orang yang badan dia boleh tolerate. Macam mana pula saya boleh je, mungkin badan adik-adik boleh tolerate. Yang dikatakan tidak digalakkan ini sebab kita kuatiri, kita bimbang kalau badan kita tak boleh tolerate. Kalau badan korang boleh tolerate tak ada masalah. Sebabnya kalau dah kena nak berubat tu susah. Jadi orang dulu-dulu diorang ni lebih mengutamakan cara rawatan daripada segi mengelakkan daripada mengelak itu lebih baik daripada merawat pada diorang. Sebab tu diorang tak bagi kita mop lantai, tak bagi kita menyapu sampah, tak bagi menumbuk cili pakai batu lesung. Dulu kan pakai batu lesung, korang boleh cuba buat exercise macam ni, korang akan rasa ada gerakan dekat perut korang. Jadi benda-benda yang berulang selalunya kita tidak digalakkan buat. Contohnya kita nak angkat baju, nak jemur baju kan, tunduk bangun ini juga boleh mengakibatkan kita tumpah darah bagi mereka-mereka yang mempunyai tahap penyembuhan yang berbeza. Okey, sebab ada badan yang dia cepat sembuh, jadi dia tak kisah, dia 2 minggu dia dah boleh buat kerja. Saya boleh buat kerja semua, saya boleh buat. Jadi itu bergantung kepada badan masing-masing. Jadi orang tua-tua dulu dia fikir kalau berpantang ni dalam tempoh 44 hari ni selalunya adalah tempoh privilege untuk seorang wanita yang melahirkan, tempoh keemasan, tempoh penjagaan yang ulung lah untuk orang-orang wanita ni. Dia kata orang yang berpantang 44 hari ni, wanita ni dah melahirkan, kita bagilah dia rehat 44 hari ni. Jadi untuk mengelakkan daripada tumpah darah, untuk mengelakkan daripada bentan, untuk mengelakkan bentan urat di kemudian hari. Selalunya bila orang start rasa bentan urat ni Kak Eja? Okey, kalau kita tak berubat, dia bergantung juga pada badan. Ada orang start anak dia 2 bulan, 3 bulan dia dah start sakit. Jadi anak dah 6 bulan lagi sakit kalau tak berubat langsung kan. Sebab tu perawatan ni sangat-sangat penting. Kak nak cakap sangat-sangat penting. Perawatan dalam pantang ni sangat-sangat penting supaya mengelakkan badan kita jadi tepu atau lemau. Bukan orang kita saja, bukan orang Melayu sahaja yang mengamalkan perawatan berpantang ni. Kak Ija ramai kawan-kawan yang Cina, kawan-kawan yang India juga mengamalkan perawatan berpantang. Bukan kata kawan-kawan lah, even sepupu-sepupu Kak Ija, kita ada macam-macam kaum dalam family. Jadi kalau tengok, kalau yang Cina tu 30 hari tak boleh keluar rumah kalau kawan-kawan kan. Dia orang tak boleh lagi teruk. Kalau Cina lagi teruk tak boleh pakai kipas, tak boleh kena kipas, tak boleh keluar rumah, tak boleh mandi basah kepala, tak boleh mandi pun ada yang macam tu ya. Jadi sangat strict. Dia orang pun ada herba-herba dia orang minum ginseng, dia orang minum samsu, dia orang minum ada herba-herba dia orang. Sama juga dengan perawatan India, ada pemakanan dia orang daripada segi nak tambah susu, dia orang makan halba, dia orang buat dia orang punya jamu tu tau. Kak Ija nak suruh juga makcik Kak Ija cuba tolong buatkan makcik Kak Ija yang Pakistan tu. Ada juga sebenarnya jamu yang orang-orang belah sana yang buatkan sebenarnya. Yang kita makan dia macam dia masak herba-herba ni dengan kekacang tau, badam macam itulah untuk menambahkan susu, untuk memberi tenaga. Diorang pun ada jamu diorang yang diorang buat, cumanya penyediaan tu sedikit leceh dan
Tapi jamu dia sedap. Jamu dia orang sedap lah. Cumanya dia orang, tapi dia orang masih ada jamu dia orang. Jadi jangan kata kita orang Melayu ni sahaja yang berpantang. Sebab apa pantang Melayu ni sangat diprovokasikan? Sebab selalu ada tangkisan daripada pihak-pihak yang moden. Tapi berbeza dengan orang-orang Cina yang mana diorang sangat stick pada diorang punya tradisi ya. Kita kena tahu orang-orang Cina sangat stick pada diorang punya tradisi. Sebab tu orang dalam pantang diorang tak buat kerja, tak sangat-sangat dijagalah ya. Kalau orang Cina, begitu juga dengan orang Melayu masa zaman dulu-dulu. Jadi kena tahu apa yang kita boleh. Semalam Kak Ija dah cakap kalau kita nak berpantang sendiri tu macam mana. Kena tahu apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat. Okey, apa yang kita boleh, limit yang kita, sampai mana limit yang kita boleh pergi dan limit mana yang kita tak boleh pergi. Okey, kalau yang tak boleh tu, kalau nak elakkan mudarat, janganlah buat. Sebab apa kita tak nak tiba-tiba kalau tumpah darah sekarang, korang masih lagi kena pergi hospital kan, masih lagi ada yang kena tahan ward, ada yang kena cuci balik. Jadi kita tak nak keadaan macam tu terjadi pada korang. Jadi Kak Ija harap korang boleh kawal pergerakan, kawal tindakan dan pergerakan lah. Kalau Cina pun berpantang bersama suami pun sampai 100 hari juga. Jadi bolehlah korang ambil tahu kan, ambil tahu. Sebabnya memang banyak aktiviti-aktiviti yang dalam pantang ni korang tak boleh buat. Mengemuk jangan sekali-sekali. Lagi pula berat mop daripada penyapu ya. Mop lagi lebih berat daripada penyapu. Jadi kena tahu jangan buat perkara-perkara yang berat. Macam hari tu ada Kak Mahar tu dia share, dia tumpah darah disebabkan hanya mengangkat anak saudara dia yang berusia 3-4 bulan macam tu. Tapi lebih beratlah daripada anak dia kan. Anak yang dia lahirkan tu lebih, anak saudara tu lebih berat daripada anak yang dia lahirkan. Tapi sebab dia angkat baby tu daripada bawah ni, angkat taruh atas peha ni, dia mengalami tumpah darah. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh badan bekerja lebih keras daripada limit dia. Okey, maknanya perut tu ada tekanan yang lebih besar, lebih besar tekanan yang kita berat pada tampungan. Ni tampungan boleh tahan 5 kilo je, kita angkat pula 10 kilo kan dia burst, dia pecah. Jadi macam itulah yang terjadi kalau kita buat perkara-perkara yang melebihi limit badan. Okey, melebihi limit badan. Contohnya kalau kita kata kita buat ada satu hari tu, kita buat kerja sangat-sangat banyak sampai kita demam kan, contohnya kan. Itu adalah limit badan. Okey. Jadi Kak Ija nak buat Kak Ija nak buat something yang baru sebenarnya. Bagi adik-adik yang nak berpantang, yang beli set berpantang masa Kak Ija tengah live ni, Kak Ija akan bagi yang beli set berpantang masa kami live, kami akan bagikan anda satu mandian baby kuning percuma. Jadi dalam tempoh Kak Ija live lain kali, korang kena tunggu Kak Ija live sebab siapa yang membeli set berpantang masa Kak Ija live, Kak Ija akan bagi satu mandian herba baby percuma. Mandian herba ni untuk apa? Untuk mengurangkan kekuningan pada baby korang. Jadi sangat-sangat bagus herba ni ya. Sangat-sangat akan membantu korang. Kak Ija nak start bagi dekat korang supaya korang lebih bersedia sebagai tanda terima kasih Kak Ija lah kepada mereka-mereka yang bersama-sama dalam live Kak Ija. Jadi jangan lupa, jangan tunggu. Tunggu-tunggu kan Kak Ija punya live. Tulis klik see first tu supaya korang boleh nampak live Kak Ija bila Kak Ija live. Okay? InsyaAllah sekejap lagi kita nak live pula pasal macam mana cara nak pakai rempah barut ke, macam-macam penggunaan herba tu macam mana. Okay, itu dulu untuk hari ni. Jangan lupa, jangan buat apa-apa kerja yang melebihi had badan. Had badan ni adalah
macam Kak Ija cakap tadi, ada orang had dia berbeza-beza. Ada orang boleh buat angkat berat 5 kilo. Ada orang boleh angkat berat 12 kilo kan. Jadi had badan itu berbeza-beza. Nak-nak kalau kita ni jenis yang lemah, kita ni jenis yang cepat demam, kita ni jenis yang cepat dapat sakit kan, cepat penat badan. Jadi lagilah korang kena jaga, okey? Jangan buat kerja yang berulang. Contohnya menyapu ni adalah memberi tekanan yang berulang pada bahagian perut kita kan. Jadi sebab itulah selalunya sangat-sangat tak digalakkan dalam tempoh berpantang untuk kita menyapu lantai ni, okey? Ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa pertanyaan, boleh WhatsApp Kak Ija ataupun boleh mesej Kak Ija. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.